اللهم ارحمنا بالقرآن. Alhamdulillah Ustaz. Tadi azan nahwan tadi sayu betul Ustaz. Jadi ada cara-cara untuk azan lain Ustaz yang mungkin kita pernah dengar tapi tak tahu nama je Ustaz. Kalau saya nak kongsikan satu taranum ni nama dia Jiharkah. Ustaz pernah dengar tak Jiharkah? Macam pernah juga Ustaz. Macam mana? Jadi untuk pendengar yang lain semua, lagu taranum ni nama Jiharkah. Okey. Dan saya yakin semua pernah alunkan lagu ni Ustaz. Ya. Kalau Ustaz perasan takbir raya ni dan masuk raya haji kan, selalu kan kita bertakbir kan. Ya. So macam mana lagu takbir tu? Macam mana Ustaz? La ilaha illallah wallahu akbar. Dia punya alunan tu, itulah taranum Jiharkah Ustaz. Oh tu namanya Jiharkah Ustaz? Nama dia. Masya Allah. Jadi bayangkan yang siapa dah apa namanya, dah 30 tahun 40 tahun selama ni bertakbir daripada kecil sampai sekarang, pernah takbir tapi tak pernah tahu nama dia. Itu taranum Jiharkah Ustaz. Jadi kita dah dengan nahwan, dah dengan Jiharkah. Mungkin satu lagi lah Ustaz, belanja kita Ustaz. Satu lagi Hijaz. Gimana Hijaz? azan Hijaz? Selalu dalam Hijaz ni, kalau dekat Mekah Madinah, selalu diorang akan alunkan lagu Hijaz. Contoh, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kan pernah dengar kan? Pernah Ustaz. Hayya 'ala salat. InsyaAllah. Macam azan kan Ramadan Ustaz? Ramadan, betul. Kat dalam radio-radio kan waktu puasa, itu sedikit sebanyak alunan Hijaz. Tapi secara serpihan dia lah, maknanya bukan Tak keseluruhan, complete, tak complete, yes. Okey. Jadi kalau Hijaz dia punya, kalau nahwan sayu kan, kalau Hijaz dia apa punya feeling? Hijaz dia lebih kepada ketegasan. Okey. Dan kalau kita perasan lagu sifat Hijaz ni, dia lebih kepada ayat-ayat berkenaan dengan marah, ataupun ayat-ayat tentang azab. Okey. Ayat ketegasan lah. Macam contoh ayat perintah. Contoh Allah perintahkan berkenaan untuk kita berpuasa, perintah untuk kita bersolat. Jadi ayat itu sesuai dengan lagu Hijaz. Masya Allah. Jadi bila Ustaz musabaqah tu, di mana ayat yang sesuai, Ustaz bagi lagu yang sesuai kan? Betul. Dan itu pun main peranan antara akan mendapat markah ekstra bonus gitulah. Dan kalau kita pergi Mekah Madinah contoh, kadang imam-imam Arab kita tak faham pun, tapi kenapa kita boleh nangis? Antara salah satu sebab kenapa kita boleh nangis, sebab alunan lagu yang mereka bawa. Okey. Dan mereka bawa pun bertetapan dengan ayat yang mereka baca. Kalau ayat tentang, contoh ayat tentang syurga, ayat tentang nikmat dalam syurga, agak-agak lagu apa Ustaz? Hijaz apa Jiharkah lah. Jiharkah. Jiharkah kan lebih macam gembira. Dan dia bila kita dengar pun dia akan menusuk ke kalbu. Sebab tu kau takbir raya, kita kalau dengar takbir raya kan boleh menusuk kalbu, nangis kan. Betul Ustaz. Betul. Jadi Ustaz tadi kata ada 7 lagu ya Ustaz ya? Betul, so kita dah kenal 3 kan, Nahwan, Hijaz, Jiharkah. Dia ada lagi Soba, dia ada Bayati, dia ada Sika, dan juga Ras. Masya Allah. Jadi kalau kita nak belajar taranum, kat mana Ustaz nak belajar? Ustaz ada kelas Ustaz? Ada jugalah. Tapi lebih kepada one to one lah. Sebab dia kalau in group dia agak payah kan nak kontrol. Okay. Jadi nanti mungkin Ustaz boleh share lah bila schedule kalau ada para viewers interested Ustaz. InsyaAllah. Jadi saya tengok tadi Ustaz bila azan, saya tengok pernafasan Ustaz macam maintain gitu. Kadang-kadang pernah juga try azan-azan di rumah Ustaz. Masya Allah. Kurang dia punya nak maintain nafas. Kat ujung-ujung nanti macam tersendat. Jadi Ustaz adakah practical tips ke ataupun apalah yang Ustaz amalkan untuk nak jaga suara, nak memperelokkan suara? Because saya pernah dengar ada orang kat masjid kata, Ustaz Syamir kalau nak imam tarawih kan, dia minum kok pun suara maintain Ustaz. Betul Ustaz? Betul Ustaz? Oh, Masya Allah. Saya dari mana Ustaz dengar? Jadi bagaimana kita nak jaga suara kita, nak jaga pernafasan kita Ustaz? Boleh Ustaz kongsi Ustaz? Okey, baik, alhamdulillah. Benda ni satu perkara yang penting lah bila siapa yang namanya qari, pembaca Al-Quran, baik
dia musabaqah ke, ataupun ibu-ibu kat luar sana yang mungkin tak pernah baca musabaqah kat rumah tadarus. Sebab suara dengan nafas main peranan. Okey. Berapa ramai kadang saya ajar ibu-ibu, nanti bila dia baca, Ustaz, nafas saya pendek lah Ustaz. Jadi saya tanya dia, kalau berbual pernah tak nafas semput? Contoh kalau kita berbicara gini kan, pernah tak kita tercungap-cungap? Kan kadang bila dia baca dia baca ayat Quran, contoh qul a'udzu birabbi, dia tak sampai nafas dia. Okey. Jadi teknik cara pertama, cara tarik nafas dia tu salah. Okey. Jadi cara yang betul untuk nafas yang panjang, tarik guna hidung, Ustaz. Ini yang saya belajar lah. Okey. Jadi tarik guna mulut tu dia kurang tepat. Okey. Tarik guna hidung, tarik nafas dalam, kemudian tahan kat perut. Okay. Itu yang guru saya ajar. Every time bila kita stop baca Quran, wakaf, sebelum kita nak mula ayat baru, kurang-kurang 2-3 nafas kita take a deep breath lah. Okay. Baru tarik nafas, tahan kat perut, baru baca. Masya Allah. Jadi silap kita bila kita baca Quran, belum habis je kita dah next to the ayat next to the ayat. Jadi nafas je orang kata pancit lah. Okay. So tarik guna hidung, tahan kat perut. Jadi bila tahan kat perut, yang keluar tu angin dia pelan-pelan sikit. Okay. Habis apa tu, ada exercises ke yang senaman-senaman yang Ustaz ada amalkan ke? Saya ni kurang bersenam je. Tapi saya pernah dengar ada satu pesanan daripada Qori daripada Brunei. Masa saya wakil 2009 tu, Masya Allah, dia lagi besar daripada saya, Ustaz. Tapi nafas dia punyalah panjang. Kalau 2 baris setengah tu dia boleh sampai, Ustaz. InsyaAllah. Jadi saya tanya dia, apa tips dia? Nak kata senaman, takkan kalau dia bersenam mesti dah kurus kan, Ustaz? Dia cakap tak perlu senam. Ya. Yeah. Tapi ini kata dia lah. Dia cakap yang penting latihan secukupnya. Latihan bacaan. Latihan bacaan, betul. Okay. Maknanya kalau saya nak kongsi tips pernafasan ni kan, pagi lepas subuh, Ustaz ambil stopwatch. Lepas tu Ustaz duduk bersila. Sebelum nak baca tu, minum 1 gelas air masak. Okay. Dan kemudian ada stopwatch kan. Tarik nafas penuh-penuh. Pakai suara yang paling rendah sekali. Contoh tapi start your stopwatch lah. Sampai dah habis, nak dekat habis kita punya nafas tu, kita bunyi kita stopwatch, 5 minit. Contoh. Okay. Besok buat lagi, tapi nada suara kita naikkan lagi. Okay. Kalau first day kan next day stopwatch juga. Dan dekat habis 4 minit. Kalau Ustaz perasan, semua manusia, bukan semua manusia, semua orang, bila suara makin tinggi, makin pendek nafas dia. I see. Jadi in order untuk nak capai nafas paling tinggi, bila suara dia pekik pun masih tinggi, masih panjang nafas, dengan cara macam itu lah. So bila saya buat, Ustaz, bila dah masuk hari ke-7, agak-agak suara saya macam mana? Tinggi. 1 minit je, Ustaz. Ya. Yeah. Jadi dari situ kita faham, okey, suara tengah kita ni 3 minit lebih panjang dia. Okey, masya-Allah Ustaz. Ustaz, jadi bila kita nak belajar Al-Quran ni, Ustaz, apa ilmu yang macam tadi Ustaz kata, semua tajwid, taranum semua kan. Betul. Let's say kalau kita, Ustaz, yang macam kita ni orang awam, Ustaz, kita nak baca yang baik, kita dengar qari-qari macam Mishari yang popular lah. Terus kita cuba copy bacaan mereka lah. Tapi kadang-kadang bila kita dah stop bacaan mereka, bila kita baca sendiri, kadang-kadang tersalah-salah, kurang, tak sama pun bacaan dia. Jadi suara imam macam effortless. Saya tengok Ustaz baca pun effortless. Tapi bila kita baca, cuba tapi tak dapat, Ustaz. Macam mana Ustaz kita nak upgrade lah kita punya bacaan ni, Ustaz? Apa yang saya pelajari dalam Quran kan, Allah sebut waratilil Qur'ana tartilan, bacalah Quran itu dengan tartil. Jadi ulama kata tartil ni terbagi pada 3 tau, Ustaz. Iaitu bukan lagu dulu. Kalau kita perasan, tartil tu maknanya tajwid, kemudian makharijul huruf, sebutan-sebutan huruf, baru lagu. Jadi kadang-kadang bila kita nak kejar ikut cara mensyari, cara bacaan berlagu gini, kadang memang tak boleh lah. Sebab kita kena cek balik kita punya tajwid dengan sebutan huruf.
So kalau dua-dua ni kita dah mahir, dah dalami, InsyaAllah lagu tu akan susuli. Naturally Ustaz. Naturally, betul. Jarang saya dengar orang bila baca, wah lagu sedap, tapi tajwid dia, sebutan dia tonggang langgang. Jarang kan Ustaz? Selalu bila dia berlagu tu, tajwid dengan sebutan dia terjaga juga. So betul. Dua ni kena. Sebab tu lagu paling terakhir. Jadi saya tak galakkan kita terus terjun bidang taranum lagu dulu. Tajwid dulu basic tajwid lah. Betul Ustaz. Betul. Okay, Masya Allah. Semoga kita semua dapat membaca sebaik Ustaz Syamir, insyaAllah. Amin. Ustaz, apa tu, okeylah, nak tanya Ustaz hari-hari berdamping dengan Al-Quran, baik belajar, baik mengajar kan, atau di masjid semua. Apakah yang memberi Ustaz motivasi untuk senantiasa berdampingan dengan Al-Quran? Adakah ayat-ayat Al-Quran ataupun hadis-hadis Nabi SAW ataupun kata-kata motivasi lah ibu ayah ke datuk nenek ataupun guru-guru yang boleh Ustaz share bersama kami Ustaz? Baik, soalan yang baik Ustaz, terima kasih. Saya teringat pesanan datuk saya lah waktu tu kecil lagi, dan sampai sekarang dia masih lagi guna that hadis tu, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahan. Sebaik-baik kamu yang mempelajari Al-Quran, lepas tu dia mengajarnya. Jadi bila mula-mula kecil-kecil mana faham kan. Jadi bila sekarang ni, bila kita mengajar Al-Quran, kita baru rasa dia punya kesedapan, kelazatan dia. Sebab dulu datuk saya ajar, dia pun dulu belajar, kemudian dia pula mengajar kan. Jadi saya dulu belajar, sekarang saya pula mengajar. Jadi itu maksudnya khairukum, maknanya sebaik-baik kamu. Maksud sebaik-baik kamu tu, kita akan dapat kelazatan Al-Quran, keselesaan, ketenangan. Betul tak Ustaz? Betul Ustaz. Jarang saya dengar orang bila baca Quran hati tak tenang. Itu masalah hati dia lah kan. Jadi bila, dan juga keikhlasan dalam kita nak baca Quran ini, kena ada keikhlasan lah. Sebab waktu bila kita masuk musabaqah pertandingan ni, kadang-kadang ada satu masa tu ikhlas dia tu tak ada. Sebab yelah dah bertanding kan, nak sedap Ustaz. Nak sedap, nak menang, nak dapat habuan dan sebagainya. Jadi itu nak kena elak lah. Bagaimana Ustaz? Kadang-kadang pun kita rasa macam kadang-kadang kita pernah imam di rumah ataupun di masjid kan Ustaz. Jadi kita nak bacaan kita sedap untuk menarik orang ramai kan, tapi kita nak ikhlas. Macam mana kita nak balance ini Ustaz? Keikhlasan kepada Allah SWT, dan kita nak bacaan kita sedap untuk menarik orang ramai datang lagi solat. Apa teknik-teknik ataupun ada tips-tips untuk ikhlas Ustaz? Tips nak ikhlas ni, kadang cakap senang kan. Aku ikhlas. Aku ikhlas nak bantu, tapi sebenarnya hakikat hati aja Allah yang tahu kan. Tapi pokoknya bila kita imam ataupun mengajar untuk menarik orang ramai lagi suka. Makin orang sukalah, makin itu kita kena muhasabah macam ya astagfirullah. Memang orang suka sebab suara kita dan sebagainya, tapi bila makin orang puji, makin kita kena ingat yang ke atas ada lagi bagus daripada kita. Kadang kita rasa diri kita macam dipuji, wah dah cukup bagus kan. Yang ni semua merupakan pinjaman Ustaz. Pinjaman, betul, yes. Jadi pinjaman. kalau orang kata kita bagus, kita deflect kepada Allah SWT. Betul, bukan kita punya Ustaz. Betul, bukan kita punya juga. Dan bila-bila Allah boleh tarik nikmat. Bila-bila, Masya Allah. Itu yang seram Ustaz. Itu yang saya seram lah. Kalau Ramadan, kalau contoh serak je, habis lah. Macam nak imam, suara dah tak ada kan. Masya Allah. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما